Yes. Okay. Okay. Facebook boleh dengar ke? Instagram boleh dengar? Hai Syuhada Khalil, hai. Okay, dekat TikTok ini first time tau kita live kat TikTok ni. Aku pun tak tahulah apa benda dekat TikTok ni. So just layankan sahaja. Okay, dekat Facebook pun dah live. Assalamualaikum everyone. Salam Jumaat. Salam Sayyidul Ayyam. Salam 28 Ramadan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. So tajuk kita hari ni, nak anak behave, tanda soal tau. Nak anak behave, mak bapak behave ke tak? Okay, kenapa saya come up dengan topik ni hari ni? Sebenarnya kan, pagi tadi tim saya tanya, nak buat topik apa hari ni? Saya cakap, tak tahulah, nanti saya fikirkan. Tapi sebab saya sebenarnya dah ada satu macam satu rasa yang tak best lah bila tengok ramai yang kongsikan tips dekat luar sana. Contohnya macam tips anak tak meragam di pagi raya. Tips supaya anak jaga adab kat rumah orang. Ataupun tips anak tak buat perangai dekat kampung. You know, atau malu anak menangis atau melalak dekat depan orang atau dekat tempat public dan sebagainya. So ada banyak sangat tips dekat luar sana yang lebih-lebih lagi yang berkaitan kita nak raya ni kan, kita nak balik kampung, kita nak pergi rumah orang, nak berziarah dan sebagainya. Mungkin kita nak pergi tempat-tempat yang mungkin open house dan sebagainya kan. So ada banyak tips yang dikongsikan kat luar sana betapa kita tak nak anak meragam, tak nak anak tantrum. Kita nak anak behave je. Kalau depan orang ni, kita nak anak behave je. Kita nak anak jaga air muka kita. Setuju tak? Setuju tak? Siapa yang pernah nampak tips-tips macam tu yang dikongsikan dekat luar sana? Mungkin tips anak tak meragam di pagi raya supaya tak spoil mood semua orang. Okay. Okay, sekejap. Okay. So, that's why saya come up dengan topik ni hari ni. Hai Fatin Nabila, dah okay ke? Dah sihat? Thank you for joining. Okay. So, kenapa saya come up dengan topik nak anak behave? Tanda soal tau. Nak anak behave sebab kita nak anak behave ni kita kena berpijak di bumi yang nyata. Kadang-kadang kita nak anak behave, kita pun tak behave tau. Kita pun tak behave. So ada dua pesanan lah, pesanan khidmat masyarakat yang saya nak bagi pada hari ini. Untuk sesi live hari ini, insyaAllah saya nak kongsikan dua, dia bukan tips lah, dia dua peringatan. Peringatan kepada diri saya sendiri juga. Sebelum kita nak anak behave, okay? Sebelum kita nak anak behave ni, sebelum kita nak, kenapa dekat Facebook saya tak nampak any comments dia, ke memang tak ada komen dekat Facebook lagi? Okay, never mind. Nanti tim saya akan tengok insyaAllah. Okay. So, apakah dua peringatan ataupun dua perkara yang parents kena ingat sebelum kita nak expect anak tak meragam di pagi raya atau tak meragam dekat rumah orang atau tak buat perangai dekat rumah orang atau jaga adab dan sebagainya. Sebab semalam saya dekat Zayan, siapa yang dengar saya dekat Zayan semalam, oh okay, hi, Facebook baru muncul dia punya komen. Thank you so much bagi kerjasama. Okay, so apa yang kita kena ingat, yang pertama adalah, okay, yang pertama adalah as a parent, sebelum kita nak expect anak behave, yang pertama adalah watch your own behavior first. Watch your own behavior first. Sebab adab ni kan, adab adalah benda yang adalah satu benda yang anak tak belajar dekat sekolah atau tak belajar kat buku tau. Adab ni adalah satu perkara yang anak tiru dari apa yang dia lihat dari orang sekeliling. Okay, semalam dekat Radio Zayan,
saya share tentang cara didik anak tentang adab. Okay, siapa yang dengar semalam dekat Radio Zayan, insyaAllah apa ni, saya dekat Zayan setiap Khamis 11 pagi kalau nak kalau tertinggal ke untuk topik selepas ni kan, insyaAllah saya dekat Radio Zayan setiap hari Khamis pukul 11 pagi. Jumaat 11 pagi kita dekat sini. Okay, Parent Reboot dekat Facebook, Instagram dan sebagainya. Okay, so perkongsian saya semalam, okay, yang saya nak bawa relate sekali dengan topik hari ni, dia punya key point dia ataupun point utama dia adalah kita ibu bapa dulu yang perlu beradab. Okay, kita ibu bapa dulu yang perlu beradab. Fokus improve adab sendiri dulu, sebab sebenarnya itu je cara untuk kita pastikan kita sedang mendidik anak dengan adab. Sebab kadang-kadang, kita ajar anak adab, tapi kita sendiri lupa nak beradab. Contohlah, kita suruh anak cakap elok-elok. Kita kan pantang kalau anak cakap menjawab kasar ni kan. Oh, pantang betul kan. Kita suruh anak cakap elok-elok. Cuba cakap elok-elok. Tapi bila anak tengok kita cakap dengan suami contohnya, bukan main kasar lagi. Bukan main menengking, mengungkit apa semua. So, kita kena ingat, bila kita cakap tentang behavior atau common sense atau adab, semua ni anak belajar dari meniru, dari teknik meniru, imitation skill dia. Dia monkey see, monkey do. Anak observe, anak imitate dan anak buat, anak jadi, anak lihat, anak tiru dan anak jadi macam tu. Okay, so apa yang parents boleh buat untuk bina adab dalam diri anak atau untuk bina untuk anak behave lah, untuk anak behave adalah melalui akhlak dan teladan daripada ibu bapa tu sendiri, daripada kita sendiri. Okay, contohnya macam setuju tak apa yang saya kongsikan ni? Ke korang nak tips yang macam satu, do's and don'ts, macam buat macam ni. Tips dua, jangan macam ni. Kalau nak tips macam tu, ada banyak lah dekat Google. Tapi kalau key point dia pun kita tak faham, atau kalau dia punya root problem pun kita tak selesaikan, iaitu adab kita dulu. Adab kita dulu. Tak guna tau kita tengok do's and don'ts dekat luar sana. So, macam mana kita nak jaga adab kita? Macam mana kita nak behave supaya anak juga behave adalah dengan portray adab kita sendiri melalui cara kita layan anak. Contoh macam kita main dengan anak, cuba perhatikan cara kita bermain dengan anak. Macam mana kita main dengan anak? Ada tak unsur-unsur bergurau kasar, unsur-unsur perli-perli, sindir-sindir, membuli, menakut-nakutkan, momok-momok anak dengan benda-benda yang menakutkan, ataupun kita ikut trend prank-prank sekarang ni. Semua orang nak kena prank sekarang ni. Dengan anak-anak sekali kena prank. Ada tak kita macam tu hari ni? Ada tak cara kita bermain dengan anak macam tu? Itu pun adab tau. Dalam bermain, dalam bergurau, ada adabnya. Dalam buku cara Nabi mendidik anak pun ada adab-adabnya dalam bermain, dalam bergurau dengan anak. So macam mana adab kita dulu? Macam mana kita behave dengan anak kita sebelum kita expect anak behave depan satu dunia? Kan? Contoh lain macam perhatikan juga cara kita bercakap dengan anak. Bercakap dengan anak. Ada tak kita ungkit-ungkit kesilapan dia 2-3 hari lepas, atau dia punya aib anak kita cerita kat orang, atau kita yang malukan anak depan orang? Ada tak kita malukan anak depan orang? Kita marah anak depan orang, marah anak depan adik-beradik dia, marah anak depan let's say kawan-kawan dia, marah anak depan sepupu-sepupu dia, atau depan strangers dan sebagainya. Ada tak kita marah anak depan orang? So, kita perhatikan dulu macam mana kita jaga air muka anak sebelum kita expect anak jaga air muka kita depan orang. Okay? Sorry lah, mata saya macam nak kena tengok setiap platform ni, dia jadi macam tak ke mana-mana dah aku pandangnya.
So dan bila contoh lain juga bila anak nak bercakap pula, anak nak bercerita dengan kita, anak nak bercakap dengan kita, ada tak kita dengar betul-betul? Ada tak kita dengar, really listen? Ada tak, atau kita dengar sambil mata kita tengok phone? Kita dengar anak tapi mata kita tengok phone. Ada tak kita dengar anak bercakap dengan memandang muka dia, dengan memandang mata dia? Ini semua adab tau. Ini semua adalah adab. Adab kita terhadap anak. Jangan ingat anak je kena beradab dengan kita. Kita dulu yang kena beradab dengan anak. Sebab adab is something yang anak belajar melalui meniru. Mereka tiru apa yang kita buat. So kalau kita pun tak tak bagi perhatian masa anak bercakap, kita pun tak dengar, tak really listen bila masa anak bercakap. Macam mana kita nak expect anak dengar cakap kita? Bila kita bercakap dengan anak tak tengok muka kita, tahu pula kita marah. Tahu pula kita naik angin. Tahu pula kita rasa macam tak beradabnya, tak pandang muka mama waktu mama tengah bercakap dengan awak ni. Tahu pula kita tak beradab. Tapi kita pandang tak muka anak waktu anak bercakap? Atau kita pandang handphone masa anak bercakap? So macam mana kita nak expect anak behave kalau kita sendiri tak jaga behavior kita depan anak? Macam mana anak nak tahu? Macam mana anak nak faham behave tu macam mana? Beradab tu macam mana? Kalau kita sendiri tak beradab. Setuju? Tarik nafas dulu. Okey, Yaya Amira, macam mana nak cakap elok-elok bila kita dah lambat, nak cepat? Okey. Itu semua adalah latihan, tahu. Itu semua adalah latihan. Bagi saya itu semua adalah latihan. Dan setiap kali kita buat kesilapan, maksudnya ialah kita nak cepat ni, kita nak cepat. Anak terhegeh-hegeh, betul tak? So, untuk hari berikutnya, adakah kita akan mengulangi benda tu? Of course, kita dah tahu dah pattern dia. It is a pattern. Dan bila benda sesuatu yang rutin ni, perlu ada improvement dari segi apa yang kita rasa tak okey. Contoh macam dah lambat tadi kan, of course kita boleh improve dari segi masa. Mungkin kita boleh bangun lebih awal ataupun buat persiapan lebih awal. Mungkin malam sebelumnya kita dah buat beberapa persiapan yang mungkin boleh cut off masa di pagi hari yang buat kita tergege tu, buat kita lambat tu dan sebagainya. So it is macam latihan untuk kita dan juga anak. Anak ni masa kecil, anak umur 7 tahun ke bawah, even 8 tahun ke bawah lah, 8 tahun ke bawah, mereka ni tak ada sense of time tau. Mereka tak aware tentang masa. Mereka tak tahu 5 minit tu lama mana, 2 jam tu lama mana, 5 minit dengan 2 jam mana lagi lama. Mereka tak dapat rasa lagi sense of time tu. Jadi kita tak boleh nak salahkan anak. Anak belum develop lagi kematangan untuk rasa sense of time, kepentingan masa tu. So dari situ kita yang kena adapt macam mana kita nak buat anak boleh catch up, boleh ikut rutin tu. Kalau kita tengok okey mungkin anak ambil masa berapa lama untuk makan, sama ada kita simplify apa yang dia makan tu, mungkin supaya dia lebih cepat makan tu, atau kita makan lebih awal. So kita yang kena evaluate balik apa yang kita buat dan macam mana kita nak improve next time supaya anak boleh catch up. Okay, insyaAllah menjawab Puan Yaya Amira. Thank you for asking. Zumra, kadang diri sendiri tak terkawal tu yang menyimpang. Yes, that's why kita kena selalu minta, kita kena selalu berdoa supaya Allah kawal diri kita. Maksudnya kita sendiri pun kita tak boleh bergantung pada diri sendiri. Kita sendiri pun tak kuat nak mengawal diri. Macam mana kita nak kawal anak? So sebenarnya that's why kita ada satu doa kan yang minta Allah uruskan, kita serahkan urusan kita kepada Allah 100% sebulat-bulatnya dan
minta Allah jangan serahkan kita kepada diri kita sendiri walaupun sekelip mata. Kan? Puan, bagaimana pula kesan bila kita kerap menggesa anak untuk buat sesuatu? Kenapa nak menggesa? Kenapa nak menggesa? Kesan dia, of course, kesan yang kurang baiklah berlaku pada anak. Okay, sebab menggesa ni, kadang-kadang kita menggesa ni, kenapa kita kena menggesa? Sebab anak tak faham tau. Macam tadilah, macam yang lambat tu kan. Kita dah lambat, anak tak faham. Anak tergege lagi nak makan lah, nak berak lah, nak apalah kan. Bila kita menggesa, anak tak faham tau. Dia tak ada sense of time. Dia tak, kenapa? Apa yang nak cepat sangat ni? Anak tak tahu yang kita dah lambat pergi kerja, lepas tu nak menghadap jam lagi apa benda semua, contoh. Kan? So, kita menggesa ni sebenarnya adalah sesuatu perkara yang anak tak faham. So, tak make sense pun sebenarnya. Buang tenaga kita je untuk menggesa-menggesa ni. So, that's why untuk next time, kita kena improve untuk minimize waktu kita menggesa anak tu. Jangan pagi-pagi je dah gertak anak, kan dah cepat dah bising-bising macam tu. Sebab apa yang saya belajar, one of the most powerful lesson yang saya belajar, kita kena jaga emosi kita, kena jaga emosi kita dalam dua keadaan tau. Pertama, waktu kita nak berpisah dengan anak. Kedua, waktu kita bertemu semula dengan anak. Dua keadaan ni sangat penting untuk kita jaga emosi kita. Bukan dua keadaan ni kita kena pastikan anak behave. Tak, kita kena jaga emosi kita dalam dua keadaan ni. Yang pertama, masa kita berpisah dengan anak. Contoh, waktu kita nak tidur, waktu malam tu kan kita nak berpisah. Walaupun tidur sebelah, tapi ya kita berpisah lah nanti kan. Waktu tidur dah kita dah tak jumpa dalam tidur. So, waktu kita berpisah dengan anak atau waktu kita nak hantar anak pergi sekolah, waktu kita nak pergi kerja, itu semua waktu kita berpisah dengan anak. So, jaga emosi kita waktu tu. Anak ingat emosi kita waktu tu. Okay, kalau dia pergi sekolah, dia ingat macam mana emosi mak aku tinggalkan aku tadi. Macam mana emosi mak aku masa tu. Tadi aku kena marah. Sampai kat sekolah dia terbawa-bawa emosi tu. Emosi mak dia yang marah dia tu. Okay. Yang kedua adalah emosi waktu kita bertemu semula dengan anak. Maksudnya waktu bangun tidur, waktu kita balik kerja, waktu kita ambil anak dari sekolah. Okay, dua keadaan ni. Please remind yourself. Benda ni latihan. Dia tak berlaku sekelip mata. Of course, saya faham. Saya dulu pun panas baran juga. Baling-baling pinggan, baling-baling hanger, hempas pintu. Itu semua normal kan untuk kita parents yang mungkin culture shock baru dapat belajar untuk memikul tanggungjawab atau amanah sebagai seorang ibu dan bapa tu kan. Normal. Tapi kita improve kan. Dan always remind yourself tadi tu, dua keadaan penting yang kita kena jaga emosi kita. Okay, sambung. Tadi kita kat mana? Nampak tak kita kat mana? Afifah je, okay. Banyak soalan. Okay, tak apa. Sekejap lagi saya akan go through komen-komen ni, jangan risau. Dalam buku ni kan, dalam buku saya ni, Parents Welcome to My World. Okay, dalam buku ni, muka surat 201, ni saya ada tanda. Saya ada cakap tentang adab anak tau. Saya ada cakap tentang adab anak. Adab anak. Ada panjang lebar saya cerita kat sini tentang adab anak dan saya ada kongsikan 8 tips. 8 tips untuk kita slowly build adab dalam diri anak melalui adab kita. Melalui kita menjadi orang yang beradab. Sebagai contoh macam sentiasa bercakap baik tentang anak di depan walaupun di belakang anak. Kita perhatikan dulu cara kita bercerita tentang anak. Contohlah kita nak cerita dekat suami kita kan tentang anak. Suami baru balik kerja. Kita nak bercerita dekat suami tentang anak kita. Macam mana kita cerita? Maksudnya apa perkataan yang kita guna untuk bercerita tentang anak kepada suami kita? Adakah kita cakap, abang tahu tadi ya Allah Haikal ni buat perangai, dia tak dengar cakap mama, dia degil, dia menangis, mama suruh mandi banyak kali tak pergi, makan bersepah, contoh kan. Adakah itu perkataan-perkataan kita bila kita bercakap tentang anak dekat suami kita? Dan
Apa perasaan anak kalau dia dengar orang bercakap tentang dia macam tu? Apa perasaan anak? Kan? Macam kita lah. Apa perasaan kita? Okay, let's say kita tukar situasi tu. Kita switch situasi tu. Let's say anak bercerita tentang kita kepada ayah dia. Contoh anak ayah dia baru balik kerja, anak cerita pasal kita dekat ayah dia. Ayah tahu tadi mama, ya Allah, tidur je sepanjang masa. Haikal lapar, Haikal nak makan, mama tidur je. Apa perasaan kita? Apa perasaan kita bila kita dengar orang lain bercakap benda yang tak best dekat orang lain tentang kita? Itulah yang anak rasa. Itulah yang anak rasa. Okay? So, always bercakap perkara yang baik. Perhatikan perkataan kita tu. Dengar balik apa yang kita cakap tu. Perkataan kita tu bila bercakap tentang anak. Tak kisahlah anak dengar ke tak dengar. Always bercakap perkara yang baik. Kalaupun benda tu benda yang tak elok, bercakap secara positif. Maksudnya, bukan kita nak mengeluh, nak mengutuk dan sebagainya. Tapi kita nak berbincang. Okay? Macam mana nak dapatkan buku ni? Buku ni mungkin tim saya akan kongsikan link dia. Boleh tim? Dekat Instagram pun ada tanya macam mana nak dapatkan buku ni. Okay, dekat Instagram boleh klik link dekat bio. Ada dekat situ Parenting Books by Adli Rajah. Buku ni buku ketiga saya, Parents Welcome to My World. Boleh dapat melalui dekat Facebook, ada link dekat situ, dekat TikTok dan juga dekat Instagram. Boleh klik dekat link dekat bio saya tu lah. Okay. So ada 8 tips dalam ni yang anda boleh praktikkan sebenarnya. Sebenarnya it is macam self-reflection lah. Sebab saya percaya once kita improve perkataan kita, kita improve kita punya behavior depan anak, anak akan follow. Anak akan improve adab dia terhadap kita. Anak akan improve behavior dia. Anak akan jaga air muka kita. Bila kita sendiri jaga air muka anak depan orang atau depan ayah dia atau depan adik-beradik dia dan sebagainya. Okey. Aisyah Kamal, buku yang sama ke dengan yang awal keluar tu? Yes, ni buku Parents Welcome to My World ni keluaran 2019. Betul lah, ni cover baru. Ni cover baru tapi dalam dia sama, insya-Allah. Alright. Okay. So tadi saya cakap saya tengok live puan ni dengan anak lelaki 8 tahun. Dia jawab tak suka. Maksudnya apa tu? Maksudnya tak suka apa? Di mana saya boleh? Oh, I see. Dia jawab soalan tadi ke? Yang saya jawab suka tak kalau kita suka tak kalau anak buat kita macam tu kan? Okay, faham. Sorry. Syuhada Khalil. Lambat baca. Itulah tak faham kan? Lambat baca. Okay. Tadi kan saya cakap ada 2 peringatan yang saya nak bagi kan? Ada 2 peringatan kepada diri saya sendiri juga ni yang kita kena ingat supaya sebelum kita expect anak behave. Okay, yang pertama tadi kita dah cakap tentang watch our own behavior first. Okay, itu yang pertama. Panjang lebar tadi kita cakap kan tentang watch our own behavior first. Yang kedua adalah faham perkembangan anak. Okay, faham perkembangan anak. Cari ilmu untuk faham perkembangan anak. Kenapa? Kenapa penting untuk kita faham perkembangan anak? Sebab saya nak tanya, kenapa kita stres bila anak meragam? Kenapa kita stres bila anak melalak atau menangis? Sebab kita malu orang tengok kan? Atau kalau kita kat rumah pun sebab kita tak boleh dengar, bising sangat, bingit, sakit telinga. Atau kalau depan orang, kalau anak menangis, melalak depan orang, jatuhlah air muka kita. Kan? Sebab air muka kita jatuh. Kita selalu kata sebelum ni, atau ialah bagi kita rasa kita sayang anak tanpa syarat.
Kita selalu cakap kita sayang anak unconditionally. Kita sayang anak tanpa syarat. Tapi bila nak buat perangai, jadi bersyarat pula. Macam mana? Jadi bersyarat pula. Kita sayang anak hanya bila anak behave. Kita sayang anak hanya bila anak behave. Kita sayang anak hanya bila anak kita lagi bagus daripada anak orang lain. Sebab kadang-kadang bila kita tengok anak orang lain, anak dia baik lah walaupun panas, rimas ramai orang, anak dia baik, elok je makan, duduk diam. Time tu kita dekat anak kita macam mana? Dekat kita macam, cuba tengok budak tu, makan elok ikut budak tu. Pula tadi kita cakap kita sayang anak tanpa syarat. Kita hanya sayang anak bila anak buat kita tak nampak teruk di mata orang. Bila anak punya behavior ni buat kita nampak okey, nampak bagus di mata orang. Bila orang tegur, contohlah kan, bila orang tegur, kenapa anak kau ni? Dia nampak mungkin anak kita dah menangis contoh, atau anak kita meragam dan sebagainya kan. Mulalah orang tegur, kenapa anak kau ni? Anak kau ni manja sangat ni. Anak kau ni manja sangat, atau kau manjakan sangat anak kau ni. Terus koyak. Kita terus koyak. Terus kita stres dengan anak. Betul tak? Saya sendiri banyak kali dimalukan oleh anak saya sendiri depan orang. To be honest. Yang paling saya ingat, yang paling banyak lah yang tantrum apa semua tu memang banyak kali berlaku lah kan, especially masa anak 6 tahun ke bawah. That is totally normal. That is totally normal. Saya sendiri, saya tulis buku parenting 4 buku saya tulis. Itu pun saya tak boleh nak stop anak daripada tantrum. Because, kejap lagi kita tahu because dia punya reason dia kenapa. Okay, saya nak kongsi satu cerita lah. Pernah sekali saya pergi Petronas. Ini masa anak saya Haikal umur dalam 5 tahun macam tu kot. Saya tak berapa ingat. Mungkin 5 tahun macam tu lah. Belum sekolah. Okay. Kita orang pergi Petronas. Travel lah ni. Travel mungkin balik kampung ke apa. Saya tak ingat. So kita orang stop by Petronas untuk beli macam air ke macam tu lah. Snacks ke macam tu lah. Lepas tu masuk-masuk tu kan. Anak saya nak ikut masuk sekali. So okay lah, jom lah. Lepas tu saya tengah pilih-pilih air tin, nak pilih coklat apa. Tiba-tiba anak saya menjerit kuat-kuat dalam Petronas tu. Anak saya menjerit kuat-kuat, "Mama nak berak." Kuat-kuat dia menjerit, "Mama nak berak." Kau rasa? Terus rasa macam anak siapa ni? Pada anak aku. So masa tu memang semua orang tengok saya, memang ya Allah, memang tak tahu nak, malu dia tak tahu nak cakap kan. Malu dia tak tahu nak cakap. Rasa macam anak aku ni memang tak kerti cakap slow-slow ke apa, padahal aku depan mata dia je. So itulah dia. Kadang-kadang anak ni benda yang common sense ni takes time tau untuk dibina dalam diri anak tau. Okay? Untuk dibina dalam diri anak, kematangan ni atau common sense ni atau adab, dia ambil masa untuk anak hadam, untuk anak amalkan. Dan dalam apa pun keadaan, orang yang perlu tenang dulu adalah kita. Dalam apa pun keadaan. Okey, anak menjerit ke, anak melalak ke, anak menangis ke, anak meragam ke, anak berguling ke, macam mana pun, apa sahaja yang anak buat, orang yang perlu tenang dulu adalah kita. Okey, adalah kita. Kita tak boleh kawal emosi orang lain termasuk anak. Kita tak akan mampu. Kita tak akan boleh. It is beyond our control. Kita tak boleh kawal emosi orang lain termasuk anak. Kita tak boleh kawal orang nak fikir apa pasal anak kita. Tapi kita always boleh pisahkan emosi kita dengan emosi semua orang dan pilih untuk tenang.
Tengok anak meragam, pisahkan emosi kita dengan emosi anak. Yang meragam tu anak, yang dah kau nak meragam sekali kenapa? Yang meragam tu anak, biarlah dia meragam. Sebab itu emosi dia ketika tu. Emosi kita tak, kita tenang. So kita always boleh pisahkan emosi kita dengan emosi semua orang, termasuk anak. Dan pilih untuk tenang. Okay, dan satu lagi, ini penting untuk parents ingat, yang mana saya cakap tadi kan, faham perkembangan anak. Sebab kita kena ingat, meragam, menangis, melalak, itu semua bukan masalah. Letaklah otak, meragam, menangis, melalak, itu semua bukan masalah. Bukan masalah. Ia adalah satu nikmat sebenarnya. Macam mana pula nikmat? Dah pening kepala aku nak mengadap anak aku ni, melalak lah, bergolek-golek lah, menjerit-jerit lah. Nikmat apa ke benda pula? But yes, ia adalah satu nikmat sebenarnya. Kenapa? Why? Sebab itu adalah semua yang saya sebutkan tadi, misbehavior. Semua misbehavior yang saya sebutkan tadi, itu adalah bukti otak anak sedang berkembang. Itu adalah bukti bila anak menangis, bila anak meragam, bila anak tantrum, bila anak mengamuk, bila anak menjerit, anak melalak dan sebagainya. Itu adalah bukti otak anak sedang berkembang. Dan itu juga adalah bukti anak sedang berkomunikasi. Anak sedang nak menyampaikan sesuatu. Dan itu juga adalah bukti anak sedang bina kematangan emosi. Okay? So, bila kita faham macam ni, tak ke kita patut rasa bersyukur sebenarnya? Hana Jazli, Alhamdulillah, betul. Bila kita faham benda ni, kita tak nampak itu sebagai satu masalah. Itu adalah satu nikmat yang kita patut syukuri sebenarnya. Oh okey, otak anak aku sedang berkembang. Otak anak aku sedang membina kematangan emosi dia. Okey? Sekejap lagi saya baca komen insya-Allah, sebab banyak juga komen saya nampak ni. So bila kita pun marah, bila berlaku macam tu, anak misbehave atau anak menangis, melalak dan sebagainya, bila kita marah atau kita pun ikut tantrum sekali, atau kita bagi gadget untuk anak terus diam, itu maksudnya kita tak bagi anak kita berkembang. Kita tak bagi anak kita berkembang. Okay? Sebab kita stopkan dia nangis, kita stopkan ruang tu. Ruang untuk dia meragam, ruang untuk dia berkomunikasi, ruang untuk dia melepaskan emosi dia. Maksudnya kita tak bagi dia berkembang lah. Okey. Satu lagi, ingat, lagi jarang anak dapat ruang untuk tantrum, menangis, meragam. Lebih lambatlah proses kematangan itu berlaku. Saya ulang, lagi jarang anak dapat ruang dan peluang untuk tantrum, ruang dan peluang untuk menangis, untuk melalak, untuk meragam, lagi lambat proses kematangan itu berlaku. Okay, so bila proses kematangan tak dapat berlaku, itu yang sampai anak umur 18, umur dah 32, umur dah 40, pun tak matang-matang emosi lagi. Saya pernah bercakap dalam Zayan tentang toxic parents. Toxic parents adalah sebenarnya orang dewasa yang tak matang emosi. Yang emosi kematangan dia tak terbentuk sejak zaman kanak-kanak sampailah dia dah tua. Sebab proses perkembangan emosi ni paling crucial atau dia punya asas dia terbina pada 7 tahun yang pertama tau. Alright, 7 tahun yang pertama.
So, banyak benda nak kena ingat ni. Okay, sebelum kita expect anak behave, that's why tadi saya cakap sebelum kita baca tips-tips tentang buat 5 tips ini supaya anak tidak meragam di pagi raya. Cubalah buat tips tu. Mungkin berjaya, tapi kalau kita tak faham dia punya asas ni, untuk apa kita nak anak behave? Anak belajar behave daripada siapa? Dari kita, bukan dari tips. Okay? Alright. Okay, saya tengok komen sekejap. Saya paling cepat macam anak saya suka cakap kuat-kuat bila orang ramai. Betul. Ya. Parenting is not easy. Exactly. Jangan expect parenting easy tau. Jangan expect anak baik macam malaikat. Jangan expect an easy child. Jangan expect an easy child. Sorry, bukan jangan expect anak baik. Memanglah kita nak anak baik. Anak-anak soleh kan. Jangan expect an easy child. Sebab anak yang easy takkan buat kita ibu bapa yang hebat. Okay, takkan jadikan kita ibu bapa yang hebat. Anak yang easy takkan jadikan kita ibu bapa yang hebat. Zuli Shazwana, I need this at this moment. Sekarang cepat sangat baran dengan anak-anak. Thank you so much Puan for good advice. Doakan saya jadi ibu yang hebat, penyayang di mata anak-anak. InsyaAllah, insyaAllah. You know what? Kalau kita vulnerable, okay, ada waktu-waktu kita vulnerable kan, kita stres dengan kerja atau mungkin kita ada masalah kewangan atau mungkin kita ada masalah dalam perkahwinan, masalah hubungan dengan suami kita. Ada banyak ketika kita jadi vulnerable. Kita tak perlu pretend depan anak tak. Kita tak perlu pretend kuat depan anak. Rasa nak menangis, menangislah depan anak. Atau rasa nak bercerita, berceritalah depan anak. Tak ada masalah sebab bagi saya penting untuk anak nampak yang mak dia juga vulnerable macam dia. Dan dari situlah anak belajar macam mana mak aku ni atau bapa aku ni kawal vulnerability atau bangkit daripada situasi atau emosi yang vulnerable, lemah tu, keadaan yang lemah atau emosi yang tak best atau rasa sedih, rasa kecewa, rasa gagal. Penting untuk anak nampak juga kita dalam keadaan-keadaan tersebut. Supaya kadang-kadang saya teringat seorang mak ni dia cakap dekat anak dia. Dia kata anak dia menangis sebab mungkin ada orang ambil mainan dia, something like that lah. Anak dia menangis, lepas tu mak ni cakap lah, it's okay to cry, it's okay to cry, it's okay to feel sad, it's okay to cry. Tahu tak anak dia jawab apa? Anak dia kata, tapi saya tak pernah nampak mami cry pun. Nampak tak kat situ? Sebenarnya anak ni belajar urus emosi pun daripada dia tengok macam mana parents dia urus emosi. Baru dia boleh relate. Baru dia tahu ya, oh mak aku ni sebenarnya macam aku juga. Mak aku ni sebenarnya manusia macam aku juga. So sometimes dalam keadaan kita vulnerable, dalam keadaan kita lemah, kita tak perlu pretend 24/7 depan anak. Kita tak perlu buat-buat kuat depan anak. Sebab anak perlu tahu mak dia juga adalah manusia dan anak belajar daripada melihat macam mana mak dia atau ayah dia bangkit daripada kesedihan, bangkit daripada kekecewaan, kegagalan dan sebagainya. Okey, insya-Allah Zuli Shazwana, saya doakan anda jadi ibu yang hebat, ibu yang kuat dan bahagia dalam apa juga keadaan, insya-Allah. Okey. Ada lagi tak? Saya paling cepat naik angin bila anak tertumpah air manis atas karpet. Aduh, adakah dengan respon tenang untuk situasi begitu, buatkan anak learn the lesson? Bagus soalan ni. Sebab saya boleh, saya teringat baliklah keadaan saya dulu. Yes, saya pun mengamuk juga waktu anak saya pernah tertumpahkan air Milo atas lantai yang baru mop. Saya baru je mop lantai tu, lepas tu dia boleh tumpahkan Milo
dekat atas lantai tu. Saya terus membebel tu kan, saya punya marah waktu tu. Waktu tu Haikal mungkin baru 3 tahun macam tu lah. Tangan dia kecil je pegang cawan tu kan. Waktu tu saya marah sampai anak saya jadi keras. Dia kaku, dia jadi macam, kenapa dengan mak aku ni? Dia jadi macam kaku. Sebab kena marah dia jadi freeze. So, sebenarnya, okay. Ini dia punya pengajaran yang saya dapat selepas tu. Ini pun saya ada kongsikan dalam salah satu buku saya, insyaAllah. Suami saya datang, okay, bila keadaan tu berlaku, suami saya datang. Saya cakap, ni apa bising-bising ni? Kenapa bising-bising ni, marah-marah ni? Lepas tu saya pun apa lagi kan? Saya pun tengoklah Haikal ni, mama baru mak, lepas tu dia buat tupai, dia punya membebel tu kan, dia punya marah tu tak boleh nak cakap. Dan apa suami saya buat adalah, suami saya cakap apa tak? Okey, tak apa. Saya macam, tak apa, bukan kau yang mop lantai ni. Aku yang mop lantai ni. So, tapi suami saya kekal tenang. Okey, ini dia punya hikmah kalau kita tenang. Okey, apa yang suami saya buat adalah, suami saya cakap, Haikal nak tahu tak, kain buruk boleh minum air. Kain buruk boleh minum air. Suami saya cakap tu. Lepas tu Haikal terus, muka dia terus bersinar daripada ketakutan tadi kan, keras ketakutan tadi. Muka dia terus bersinar, suami dia terus anak saya cakap, nak, Haikal nak tahu. Lepas tu suami saya suruh Haikal ambil kain buruk. Lepas tu suami saya cakap, okey Haikal, jom kita tengok kain buruk ni minum air sama-sama. Lepas tu dia pun letaklah kain buruk tu kat atas air Milo tu yang tumpah tu, and then kain buruk tu pun seraplah semua. And then Haikal pun macam, oh betul lah kain buruk boleh minum air. And then suami saya cakap apa? Dia kata, kan betul kan, kain buruk boleh minum air. Tapi kalau semua air dalam rumah ni Haikal tumpahkan, habis tu kita nak minum apa? Semua kain buruk dah minum. Lepas tu Haikal pun macam, oh okey, lepas ni Haikal tak tumpahkan. Dan lepas tu saya perasan Haikal bawa air lebih berhati-hati daripada biasa tau. Dia bawa air lebih berhati-hati daripada biasa. Dan kalau tertumpah pun, dia akan cepat-cepat ambil kain buruk atau wet tissue untuk dia lap. So, itulah hikmah dia sebenarnya kalau kita tenang. Dan saya perasan kalau kita tenang, okay, kalau kita tenang handle keadaan-keadaan yang macam ni, yang buat kita meletus ni, kita sebenarnya ada rasional yang lebih baik tau. Kita sebenarnya lebih waras untuk fikir perkataan kita, untuk fikir reaksi yang kita nak bagi. Most of the time, bila kita marah atau kita terus dihantui oleh bisikan syaitan, okay, terus nak melenting dan sebagainya, kita dah tak waras tau. Kita punya waras tu dah hilang, kita punya bodoh yang datang. Itu yang sampai mencalarkan emosi anak, kan, sampai keluar perkataan-perkataan yang mungkin memaki, menyindir, mengungkit dan sebagainya. Itu pun salah satu, itu pun beberapa traits daripada toxic parents juga. Na'udzubillah. Okay, so saya harap menjawab soalan tu. Okay, ada lagi tak? Bila anak meragam melalak, saya akan, okay. This is a good tips by Aisyah Kamar. Thank you so much for sharing. Saya bacakan. Bila anak meragam atau melalak atau menangis, saya akan peluk dia dan usap belakang anak. Setuju dengan puan yang kita ibu bapa perlu bertenang dan tak terikut emosi sekali. Saya suka ulang ayat ni tau dalam otak saya sendiri. Bila anak paling tak mahukan kita, bila anak paling benci kita, paling marah kita, paling tak mahukan kita, itulah sebenarnya saat dia paling perlukan kita. Saya ulang, bila anak paling bencikan kita, mungkin dia cakap, I hate you mama, Haikal tak suka mama, atau Haikal benci semua orang, macam tu kan. Atau waktu yang dia paling benci semua orang, paling marah semua orang, paling tak mahukan semua orang, itulah sebenarnya saat
dia paling perlukan kita. So, jangan take it to your heart apa yang dia cakap tu. Anak ni dia belum matang tau. Kadang-kadang apa yang keluar daripada mulut dia tu pun, dia pun tak faham apa dia cakap. Kita yang dah besar ni pun kadang-kadang tak faham apa kita cakap. So apatah lagi anak. So jangan take it to your heart bila anak cakap perkara-perkara yang mungkin dia benci kita dan sebagainya. Kita mak-mak ni kan emo kan selalunya kan. Tu pun nak emo. Tiba-tiba merajuk lah seminggu dengan anak sebab anak cakap dia benci. Padahal itulah saat yang paling anak perlukan kita tahu sebenarnya. Thank you so much sebab berkongsi benda ni. So betul lah kalau anak, kita nampak anak tantrum, anak meragam dan sebagainya. Peluk dia. Okay, ada lagi ke soalan macam mana nak bagi parent faham? Macam mana nak bagi parent faham yang parenting teknik kita tak sama dengan zaman ibu bapa kita? Kita tak akan bagi anak faham. Kita tak akan mampu fahamkan orang lain, terutamanya parents kita ataupun ahli keluarga kita. Just buat je apa yang kita rasa betul. Just buat je. Orang faham ke tak faham ke itu secondary lah. Dan saya rasa unnecessary pun. Sebab once kita konsisten terapkan satu perkara pada anak kita akan dapat asas tu dan dialah yang akan carry apa yang kita nak, apa yang kita didik pada dia. Dan dialah yang slowly akan, at one point nanti dia yang akan menyampaikan kepada atuk nenek dia tentang apa yang kita buat. Saya rasa tak perlu nak fahamkan semua orang supaya semua orang dapat didik anak kita. Saya rasa not necessary dan kita tak mampu pun sebenarnya untuk fahamkan orang. Ini pun topik saya dalam Zayan juga hari tu. Mendidik atuk nenek. Bila anak saya main dengan sepupu dia, saya pesan awal-awal main tu jangan bergaduh. Sekarang bila dia tengok saya dengan husband borak-borak atau berbincang, dia pula cakap jangan bergaduh. Nampak tak padan muka? Itu betul lah tu. Anak ni dia memang melihat kita kan. Kadang-kadang kita bercakap tinggi suara sikit. Mama cakap elok-elok dengan papa. Macam tu kan. Betul lah tu. So kadang-kadang anak ni pun mentarbiah kita juga. Ayah dia selalu akan sebut jangan nangis or stop nangis. Okey, tak salah pun untuk sebut macam tu. Saya tak betul lah kan kadang-kadang perkataan kita ni kita tak boleh nak fikir on the spot apa perkataan yang betul. Kalau kita dah biasa cakap jangan nangis. Okey je sebenarnya. Saya rasa tak ada masalah. Cuma lebih kita kena explain jangan nangis tu. Maksudnya kita kena elaborate dan buat anak rasa yang kita ni faham dia. Sebab kalau kita just cakap jangan nangis, anak tak rasa kita faham dia tau. So boleh je cakap jangan nangis, tapi ayat selepas tu apa? Mungkin kita boleh kata ayah faham apa yang awak rasa ni. Memang ayah pun akan menangis kalau ada orang ambil mainan awak. Ayah pun akan menangis kalau apa yang berlaku kat dia masa tu lah. Cakap macam tu je. Tak payah bagi solution. Anak ni dia perlu rasa orang faham dia je. As long as orang faham dia rasa orang faham dia, then insya-Allah. Bab ayat no atau tidak ni susah nak tukar. Tak payah tukar. Tak payah, it's okay. Kalau you rasa nak tukar, dan tukarlah. Tapi bagi saya tak necessary pun kalau kita cakap tak ke, no ke. Tak ada masalah cakap jangan ke. Tapi ayat selepas tu apa? Ayat selepas tu apa? Atau kita je cakap jangan nangis. Tentu je. Itu je. Okay. Maksudnya tak apalah sesekali kita marah anak sebab anak buat salah kan puan. Lepas tu minta maaf dan explain kenapa marah. Marah tak salah. Marah boleh. Macam dalam masterclass ibu bapa bijak emosi ada banyak sangat teknik yang dikongsikan oleh pakar psikiatri Dr. Rostam dan juga Ustazah Asni Mansur dalam tu. Masterclass tu masih dibuka, anda boleh dapatkan dia punya rakaman dan ada banyak video dalam tu, ada 8 ke berapa video dalam tu tak silap saya. Ada banyak teknik yang kita boleh guna untuk kita marah tu secara rasional tau. Untuk kita marah dengan betul. Marah tak salah, marah adalah salah satu emosi yang built-in kan, yang memang fitrah manusia. Tapi macam mana kita marah tu, itu yang kita kena perhatikan.
Macam mana nak didik anak untuk kurang menjerit? Oh, macam mana nak didik anak untuk kurang menjerit dengan kita tidak menjerit? Dengan kita tidak menjerit. Kadang-kadang anak menjerit ni dia tengok behavior ni ialah imitation tau. Mesti dia tengok daripada sesiapa. Sama ada ibu bapa, guru-guru dia, pengasuh dia, kawan-kawan dia, atau konten yang dia tengok kat TV. So perhatikan benda-benda itu semua. Dan kadang-kadang anak kuat menjerit ni juga adalah tanda anak kurang pendengaran. So ada banyak sebab. Okay. Kesilapan anak mematangkan mereka. Exactly. Betul. Okay. Suami pun terkejut yang saya dah kurang nak marah-marah anak. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah ya, yang berjaya kawal emosi. Normal ke kalau anak takut bila mandi, kita jirus air sikit ke atas kepala, dia dah takut? Macam mana nak overcome? Mesti ada benda yang pernah berlaku kat dia sebelum ni yang buat dia takut suatu perkara tu. Mungkin find out benda tu. Tapi sebenarnya benda yang anak takut ni kita boleh slowly tahu. Overcome ataupun slowly buat dia bina balik confidence tu terhadap, mungkin dia takut air, so mungkin terhadap air, di mana kita sama-sama lalui proses tu. Contoh kita nak jirus anak dekat ni kan, atas kepala dia kan, kita jirus atas kepala kita sekali, ataupun mungkin minta anak tu jirus atas kepala kita. Dan kita tunjuklah, seronok, bestnya ada air atas kepala. Contoh macam tu. So kita lalui proses tu bersama-sama dengan dia. Okey, insyaAllah. Kalau anak kerap tiba-tiba pukul, maknya sebenarnya dia mungkin nak beritahu apa ya, sebab kami dekat rumah tak pernah pun pukul dia sama-sama. Okey, pukul ni selalunya ada kena mengena dengan sensori, ada isu dengan sensori. Mungkin dia perlukan rangsangan sentuhan yang banyak. Mungkinlah, saya tak tahu tapi selalunya macam itulah. Kalau pukul-pukul, gigit ni dia ada berkaitan dengan isu sensori. Selalunya atuk nenek, pakcik makcik akan cakap jangan nangis, awak lelaki tak boleh nangis. Biarkanlah atuk nenek cakap macam tu. Biarkan pakcik makcik cakap macam tu. Tapi kita always get back to our child. Bila atuk nenek cakap macam tu, kita panggil anak masuk bilik, cakap yang sebetulnya pada anak. Biarlah nenek, atuk, pakcik tu semua nak cakap apa pun. Okey, saya selalu menangis bila dah pujuk anak dia masih menangis. Saya selalu menangis. Okay, saya tak faham. Maybe bila dah pujuk anak dia masih menangis kan, tak kisahlah, biarlah anak dia nak menangis selama mana pun, itu hak dia. Macam kita nak menangis pun, ada tak kita suka orang cakap, okay dah stop menangis sekarang, dalam masa 2 minit, stop menangis sekarang. Suka tak? Kita suka tak orang cakap kita macam tu waktu kita menangis? Kita pun tak suka. So biarlah kita nak ambil masa lama mana pun untuk menangis. Yang penting orang yang kita sayang tu ada dekat sebelah kita, peluk kita dan sebagainya. Okay. Baru-baru ni anak saya first time tantrum di mall. Saya jadi blur nak buat apa. Sebelum ni anak okey. Adakah pengaruh rakan sekolah? Tak, tantrum ni disebabkan oleh ledakan emosi yang anak tu rasa. Dia tak tahu macam mana nak cakap apa yang dia rasa. Dia mungkin rimas, dia mungkin lapar, dia mungkin sedih, dia mungkin marah, dia mungkin tak nak ikut, dia mungkin panas. Apa sahaja ledakan emosi yang dia rasa. Dia overwhelmed dengan keadaan sekeliling, mungkin. Dia overwhelmed dengan rasa emosi dia sendiri. So that's why dia mengamuk, dia tantrum dan sebagainya. So bila anak macam tu, cepat-cepat isolate anak tu daripada suasana itu. Masukkan anak dalam kereta ke, bawa anak pergi tempat lain ke. Okay. Jangan salahkan rakan sebaya pula. Okay. Alright. Okay, macam mana pula kalau punca lambat tu datang dari ibu bapa? Oh, okay. Fine. Ni bergurau apa ni? Kita akan senang hilang kesabaran towards bapanya and kids tengok benda. Anak jenis kinesthetic dan people smart, okay? Aktif luar biasa bila keluar di tempat ramai orang. Adakah betul kalau saya kurangkan bawa anak ke tempat ramai orang atau mungkin macam kejam je? Betul, okay. Kadang-kadang itulah perkara yang betul untuk kita buat. Bila kita nampak anak tak macam, bila dia pergi rumah orang, contoh anak ni pergi rumah orang, dia akan geledah semua almari dalam rumah orang tu. Saya ada kenal anak yang macam ni. Okay, dia masuk je rumah siapa-siapalah, rumah tu aku pun tak kenal.
Dia boleh selamba masuk sampai ke dapur, sampai ke bilik, geledah semua almari dalam rumah tu. Dia memang hobi dia geledah almari. Dekat rumah sendiri pun dia geledah almari, dekat rumah orang pun dia geledah almari. So bila berlaku macam ni, sometimes yang terbaik untuk kita lakukan adalah kurangkan bawa anak pergi rumah orang. Sampailah dia dah build satu kesedaran bahawa oh ni rumah orang, tak boleh buat macam ni. Sampailah dia dah build dah faham, dah ada satu kefahaman tu. So adakah betul kalau saya kurangkan? I guess so. Mungkin betul kalau anda rasa itu yang membuatkan itu yang akan memberikan ruang untuk anak bina dia punya kematangan. Silakan. Macam mana nak dapatkan buku tu, saya dah bagi tahu tadi. Dekat Facebook boleh dapatkan melalui link, ada tim saya kongsikan link untuk dapatkan buku. Okay, macam mana nak buat subtitle? Tak faham. Ya Allah, macam mana macam sangat relate. Anak saya umur 4 tahun, tiba-tiba jerit, shut up, shut up. Saya senyum, eye level dengan dia, tanya dia, apa itu shut up? Dia jawab, dia dengar kawan dia cakap macam tu. Pun nasib baik saya tak react. Yes, betul. Betul, tahniah. Puan Hidayah Abu Hassan, tahniah. Bagaimana nak nasihat anak perempuan 8 tahun yang mudah menangis dan terasa hati terutama di sekolah? Okey. Kenalah tahu dulu kenapa dia menangis. Kenapa dia mudah menangis dan terasa hati di sekolah tu? Kita tahu tak kenapa? Kita pernah tak tanya dia kenapa? Dan kalau dia related atau ada kena-mengena dengan mungkin guru dia, cara guru dia layan ke atau mungkin kawan-kawan dia ke. So dari situlah kita kena find out the how ataupun find out the solution. Macam mana kita nak bantu anak kita. Sebab anak-anak ni dia tak sama jenis tau. Ada anak yang kental, ada anak yang sensitif. Dan tak salah pun kalau anak kita sensitif. Apa masalahnya kalau anak kita sensitif? Menangis ni kan salah satu cara kita heal emosi kita juga. Tapi Puan Norliana Khalil, mungkin anda boleh bercakap dengan anak anda, insyaAllah. Bila anak saya menangis pada perkara yang saya rasa macam alahai itu pun nak nangis. Ini pun samalah sensitive child lah ni. Okey ke untuk hadap dia dan saya cakap kalau nangis susah nak fikir. Berhenti nangis dulu baru cakap dengan ibu. Okey. Boleh je. Tak ada masalah pun Puan Mizah, apa perkataan yang Puan Mizah pilih tu. Tapi kita pun kena faham bahawa anak perlukan, mungkin anak kurang perkataan. Okey, anak mungkin kurang perkataan. Melalui cara menangis atau memberontak atau mengamuk atau melalak sahajalah mereka boleh keluarkan emosi tu. So, kadang-kadang kita just jangan expect anak faham sesuatu perkara tu. Jangan expect anak lihat sesuatu perkara tu macam mana kita lihat. Contohlah kan macam dia menangis sebab biskut dia patah. Kita macam ada biskut patah je pun takkan nak menangis. So jangan paksa anak lihat macam mana kita lihat. Tak semestinya anak rasa macam tu. Mungkin bagi dia biskut tu sangat bernilai, sangat cantik, sangat dia nak biskut tu perfect. Contohlah kan. So just cakap je, it's okay to cry, tak apa. Mama faham awak sedih sebab biskut awak patah. Itu je. Cakap je macam tu. Mama faham awak sedih sekarang sebab mainan awak rosak. Tu je. Cakap je macam tu. Tak perlu pun berbincang tentang solusi dan sebagainya. Solusi pun nanti bila dia dah berhenti menangis. Anak saya terlampau takut, nampak semut kecil pun dia menjerit depan orang ramai. Semua benda takut-takut ni macam air tadi kan, semut dan sebagainya. Itu semua kita boleh bantu anak overcome dengan sama-sama lalui proses tersebut. Mungkin ambil semut tu, bagi dia jalan atas tangan kita. Tengok, semut ni kawan mama lah. Contoh. Okey, sudah banyak soalan yang dijawab ni. Macam mana nak uruskan emosi anak 3 tahun untuk faham keadaan kesedihan kita? Wow, anak umur 3 tahun jangan expect dia tahu urus emosi lagi. Sebab kematangan emosi ni berlaku, dia adalah proses ataupun dia
satu perjalanan ataupun satu proses yang ambil masa 25 tahun. Di mana otak manusia ni lengkap pada umur 25 tahun. Dan bahagian depan otak lengkaplah sekali. Dekat bahagian depan inilah sebenarnya terbentuknya kematangan. Emosi, kawal emosi, buat decision dan sebagainya. So jangan expect anak umur 3 tahun tahu urus emosi dan faham sedih tu apa, marah tu apa. Terlalu cepat untuk kita expect anak faham. Cuma kalau kita nak anak pandai meluahkan, pandai menamakan emosi tu, kita kena banyak bercakaplah dengan anak. Contoh kalau kita sedih, kita cakaplah, Haikal tahu tak, Mama sedih tahu hari ni sebab tadi Mama tengok ada kucing mati dekat tengah jalan. Contoh, berceritalah dengan anak, bercerita dengan anak. Dekat TikTok ni anak saya umur 4 tahun. Sempat lagi tak saya nak ubah anak saya melalui sikap saya? Sempat, insya-Allah. Suhakai, insya-Allah sempat. Saya tak suka kalau kita anggap kita dah gagal. Saya tak suka kalau kita anggap kita dah gagal mendidik anak atau gagal menjadi ibu yang baik. Sebab Allah pun bagi kita hari baru setiap hari tau. Hari baru setiap hari. So, kenapa pula kita tak nak start fresh setiap hari? Maafkan diri setiap hari. Okay, jangan too hard on yourself lah. Jangan terlalu menyusahkan, terlalu overthink sampai kita tak boleh maafkan diri sendiri, sampai kita rasa gagal. Bagi saya, setiap nafas yang Allah bagi ni adalah peluang untuk kita improve diri. Dan satu benda, kita boleh usaha untuk mendidik anak sebaik mungkin, untuk jadi orang yang baik untuk supaya layak dicontohi anak. Tapi yang menentukan anak tu jadi macam mana adalah Tuhan. So kita serahkan. Anak aku jadi apa nanti? Serahkan dekat Tuhan. Janji aku dah try my best. Okay? So saya rasa itu sahaja kot. Banyak lagi ni soalan ni, tapi insyaAllah kita akan sambung dalam sesi Parent Reboot akan datang. Next week tak ada. Next week sebab semua orang sibuk makan lemang. So saya pun mungkin sibuk lah makan lemang ya. So insyaAllah thank you so much kepada yang join saya dekat TikTok, Instagram dan juga dekat Facebook. Selamat berhujung minggu, selamat berhari raya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Tak ada siapa pun tahu dalam dunia ni yang beranak-beranak je terus jadi parents yang baik tau. Tak ada siapa dalam dunia ni yang beranak-beranak je terus jadi perfect parent. Parenting ni adalah satu journey yang kita belajar along the way. So take your time. Jangan stress. Okay, jangan stress. Percayalah Allah tu bantu kita along the way dan percayalah anak ni adalah salah satu didikan terus daripada Allah juga. Okay, so semoga dipermudahkan segala urusan insya-Allah dan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima puasa kita, amalan kita, sedekah kita di bulan Ramadan ni insya-Allah. So thank you guys. Selamat makan lemang. Okay, thank you guys. Assalamualaikum. Bye.